Sekejap, dia tengah tak start. This call is now being recorded. Alright, dia dah record Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kenapa tak nak buka video masing-masing? Dah tak ada hidung ke? Kalau macam ni lah, minggu depan cikgu tak nak buat lah Google Meet lagi. Kita bagi video tanpa sebarang ni lagi bagus. Okay? So, muka surat 16. Ada yang tenggelam dengan banjir ke baru-baru ni? Okay, so muka surat 16, soalan 1 hingga soalan 3. Okay, awak dah jawab ke belum yang bahagian atas tu? Apa jawapan? Dia tanya soalan dia, nyatakan sama ada poligon yang berikut ialah poligon sekata atau bukan. Berikan sebab. Okay, siapa nak jawab nombor 1? Bentuk apa nombor 1 tu? Erin? Irene, bentuk apa yang pertama tu? Bukan sekata. Bukan sekata. Okey, bukan poligon sekata. Kenapa dia bukan poligon sekata? Kerana poligon ini tidak mempunyai sisi sekata. Sisi yang sama panjang, bukan sekata, okey? Awak kena tulis kat situ sisinya tidak sama panjang ataupun awak boleh cakap tukar tulis sisinya berlainan panjang ataupun yang seangkatan dengannya lah. Sebab kalau awak kata sekata, tadi awak dah cakap dia bukan sekata kan. Jadi awak kena cakap dia punya alasan tu, jangan guna kata sekata lagi dah. Boleh? Alright, soalan nombor 2. Okay, siapa ada di sini? Okay, Eza. Bentuk apa tu Eza? Dah hilang Eza dah. Oh, Amirul Aizat nak jawab. Okay, angkat tangan. Okay, Amirul Aizat. Bentuk apa tu? Bentuk apa yang nombor 2 ni? Sekata. Yelah bentuk apa cikgu tanya. Poligon ni nama dia apa? Berapa sisi ni? 5. 5 sisi. Jadi kalau 5 sisi nama dia apa? Lima sisi nama dia apa? Pentagon. Pentagon. Jadi pentagon yang dilukis dalam gambar rajah ni, dia poligon sekata atau tidak sekata? Sekata. Okey, kenapa dia sekata? Sisi sama panjang. Sisinya sama panjang. Apa lagi yang sama dalam ni? Selain pada sisi sama panjang, apa yang menyebabkan dia sekata? Sudut. Sudut apa? Sudut apa? Sudut pedalaman. Setiap sudutnya adalah sama panjang. Sama besar. Okey, seterusnya. Okey. Darwisha. Ni bentuk apa yang nombor 3 ni? Rhombus. Rhombus? Betul ke rhombus? Segi 4. Dia segi 4. And then? Poligon sekata. Poligon sekata. Okey. Kenapa dia poligon sekata? Kenapa dia poligon sekata? Kerana semua sisinya sama panjang. Sure ke dia sekata?
Cuba tengok jawapan cikgu bagi ni. Dia bukan poligon sekata. Memang sisinya sentiasa sama panjang. Dia dah bagi semua sama panjang. Tetapi sudut pedalamannya tidak sama saiz. Nampak tak? Yang dekat sini tak sama dengan yang ini. A tak sama dengan B. So that A sebabkan sisi pedalamannya, sudut pedalamannya semua tak sama pada semula. Ada yang tak sama besar, maka dia bukan poligon sekata. Kalau yang nombor 2 ni tadi, sudut dia di dalam ni semuanya sama besar. Faham? Jadi walaupun awak nampak, sorry saya tertinggal dia punya tanda ni. Okay, walaupun awak nampak, dia nampak tandanya sama semua, semua sama sisi, tak semestinya dia adalah sekata. Sebab sudut pedalaman tidak sama saiz. Faham tak? Faham. Okay, good. Dah buat ke belum sebenarnya ni? Ke tunggu jawapan cikgu je? Dah buat. Sure Okay, cikgu sangat husnuzon. Cikgu percaya kamu dah buat. Okay, seterusnya. Muka surat 16 juga lagi. Soalan 4, 5, 6 dan 7. Kita nak kena bina poligon sekata dalam bulatan yang berikut. Cuba angkat tangan. Siapa yang masih di dalam kelas masa hari Jumaat tu? Kan ramai yang dah balik awal kan? Siapa yang masih ada? Kan dalam kelas cikgu ada terangkan juga ni. Cikgu ada tunjuk juga. Siapa? Tak ramai lah. Okay, Amirul ada. Siapa lagi ada? Anissa ada. Dawisha ada. Muhammad. Siapa ni? Nama kau tak nampak ah. Muhammad siapa ni? Muhammad Faris. Okay, Muhammad Faris ada. Okay, turun tangan semua. Okay, kejap. Macam mana cikgu nak view balik semua orang? Alright. So, segitiga sama sisi. Macam mana nak lukis segitiga sama sisi, Daniel? Apa yang sepatutnya? 360 darjah bagi 3. Okay, 360 darjah. Sebab apa? Satu bulatan 360 darjah. So, bahagi dengan 3 dapat berapa? 120. 120. Jadi, pada tutup tengah ni, kita akan... Kejap. Okay, kita akan buat bahagi 3 pada sudut tengah-tengah ni. 360 darjah bahagi 3. So, setiap sudut dapat berapa tadi, Daniel? 120. Okay, 120. 120. Semua ni 120 darjah. Maknanya awak kat pusat tu, awak buat bahagi 3. Guna apa nak ukur 120 darjah ni? Jangka lukis. Jangka lukis? Protector. Protector ataupun nama lain dia jangka sudut. Jangka lukis tu yang awak ada pensel, lepas tu ada dia punya mata yang tajam tu kan. Itu jangka lukis untuk lukis. Tapi kalau untuk ukur sudut, kita gunakan jangka sudut yang pembaris separuh bulatan tu. Okey? Itu nama dia jangka sudut. Okey, heksagon sisi berapa? Siapa nak jawab? Laila. Laila ada? Ya, Berapa? Heksagon sisi berapa? 6. Sisi 6. Jadi, setiap sudut pedalaman heksagon, berapa darjah nak dibahagi ni? Bahagi 6. Okey, so 360 darjah bahagi 6 dapat berapa? 60 darjah. Berapa? 60. Okey, 60 darjah. So, awak bahagikan sama rata kepada 6 bahagian. So, setiap bahagian akan dapat 60 darjah. Sebenarnya kamu tahu tak cara nak ukur sudut ni? Nak lukis sudut ni? Siapa tak tahu kat sini macam mana sebenarnya nak lukis sudut? Atau dia dah lupa ke? Sebenarnya dia tahu tapi dia lupa. Cuba angkat tangan. Angkat tangan cuba tengok. Okey, lagi siapa lagi? Seorang je lupa. Yang lain semua tahu kan? Bagus-bagus sikit. Letak tangan Hidina. Okey, sekejap lagi cikgu tunjukkan cara nak lukis sudut ni
Okey, tapi awak kena tahu konsep untuk lukis dalam satu bulatan. Bulatan ni. Okey, tengok berapa sisi kita nak. So, kita bahagikan kepada 360 darjah tu kepada sisi yang kita perlukan tadi. So, bila dah lukis, baru awak buat garisan lurus macam ni, sudut ke sudut. Faham? Alright, so tengok next soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6. Pentagon sisi berapa? Pentagon sisi berapa? 5. Sisinya 5. Jadi 360 darjah bahagi 5 dapat berapa? 72 darjah. 72 darjah. 72 darjah. So kita bagi 5, setiap satu ni akan dapat 72 darjah. Okey? Okey, dan oktagon tu jawapan dah tertara kat situ. Berapa sisi dia? 8. Oktagon 8, betul ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, good. So, 360 darjah bahagi 8. Dapat berapa? 45. Okay, 45 darjah. Semua ini 45 darjah. Okay, ceritanya kalau awak tak reti sangat nak buat pembahagian tu, awak buat je satu titik tengah-tengah ni, awak buat bagi 8. So, awak akan dapat sudutnya 45 darjah. So, sekarang kita tengok video macam mana nak lukis sudut menggunakan jangka sudut. Okay, kita sambung yang semalam. Max. Ada. Sekali tak jauh. Saya nak jauh. Boleh? Itu bagaimana kamu nak mengukur? Jawablah. Mengukur sudut. Boleh? Mengukur dah tahu. Video ni gerak tak awak nampak? Saya nak suruh kamu membina Tak gerak. sudut. Lukis sudut. Okay. 10 darjah sama dengan lukis sudut. Okey, soalan dia lukis sudut Alamak, okey. A, B, C sama juga dengan Suara dengar? 30 darjah. Jadi kamu lakar macam mana sudut yang kamu nak buat? Okey, sekejap. Buat macam ni. Okey. A, B, C sinilah. C. Jadi sudut di sini berapa? 30 darjah. Jadi kamu bina dulu. Garis. Okey. Ini A. Ini B. Jadi pusat tu kamu nak letak kat mana? Letak dekat B. Sebab nampak ni kan? Nampak sudut kat situ kan? Okey, letak dekat B. Okey, selaris itu. Saya nak. Okey, sekejap Mari cikgu nak stop. Tanya apa? Semalam baru ajar, takkan lupa dah. Okey. Mengukur? Jawablah. Mengukur sudut. Boleh? Mengukur dah tahu. Katakan saya nak suruh kamu membina sudut. Membina pula. Melukis sudut. Okay, soalan dia lukis. Awak nampak tak dia punya video ni? Semua orang nampak ke? Nampak. Okey, saya teruskan Sudut
A, B, C sama juga dengan 30 darjah. Jadi kamu lakar dulu. Macam mana sudut yang kamu nak buat? Buat macam ni. Okey. A, B, C sinilah. A. Jadi sudut di sini berapa? 30 darjah. Jadi kamu bina dulu. Garis. Okey. Ni A. Ni B. Jadi pusat tu kamu nak letak kat mana? Letak dekat B. Sebab nampak ni kan? Nampak sudut kat situ kan? Okey, letak dekat B. Okey, selari situ. Okey, tengok mana dia 30 darjah. Kosong start dari mana? Sekarang kita ambil skala dalam atau luar? Luar. Jadi sini, ni dia. Tandakan sikit dulu pada 30. Lepaskan, lepas tu ambil pembaris dan garis. Okey, sini sudut dia berapa? 30 darjah. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of email. Boleh. Ada soalan. Senang je tak? Kan? Ini kat sini apa? Sudut ABD sama dengan 120 darjah. Jadi nak buat? Buat lagi. Ukur je lah. 120 mana? Ini kan? Kosong ini sampai 120 sini. Tandakan garis. Ni huruf D. ABD kan? Sini D lah. Jadi sini berapa? 120 darjah. Boleh? Ada soalan? Ada soalan? Senang je kan? Okey, nampak tak cara Cikgu Romi tu lukis? So kalau kamu nak lukis pada titik bulatan tadi, maksud okey, kita akan mulakan dekat garisan. Sekejap ya, saya harap saya ada whiteboard kat sini. Okey, awak nampak whiteboard tak? Nampak tak whiteboard ni? Tak nampak Tak. Kenapa tak nampak Sekejap. Okey, nampak? Okey, ini contoh. Okey, ini contoh Tadi kita nak lukis 45 darjah. Jadi awak tandakan titik permulaan. Contohnya titik tengah bulatan tadi kat sini. Okey, so mari saya nak zoom. Okay, katalah titik permulaan dekat sini. Jadi awak lukiskan
protektor awak tadi tu, awak letakkan yang titik tengah protektor tu kat sini. Okay. Okay, lepas tu ukur arah mana awak suka. Awak ke kanan ke kiri pun tak apa. So lukiskan satu garisan. Dari titik tengah pergi kat sini katalah. Awak ukur, sorry. Cikgu memang tak pandai lah pakai ini. Okay, sekejap. Stop dulu. Tak apa, nanti saya share video yang saya buat. Sebabnya kalau saya buat online kat sini, saya tak boleh nak tunjuk lah. Okay, awak tengok nanti video tu dekat Google Classroom ataupun dekat dalam Telegram kita. And then baru cikgu akan, kalau kamu macam tak reti juga, tak faham juga macam mana nak lukis sudut tu, dan tanya cikgu. Terus directly PM cikgu lah maksudnya. Sebab hari tu siapa yang ada dalam kelas pada hari Jumaat tu saya dah tunjukkan, tapi yang tak ada tu lah yang saya risau sebenarnya. Tapi saya rasa masa awak tingkatan 1 awak dah diajar ke untuk apa nama, untuk lukis ni? Tingkatan 1 ada tak tajuk sudut? Ada. Ada kan? Itulah awak dah diajar sebenarnya kan? Sebab maaf lah, saya memang belum tahu lagi dalam awak punya silibus tingkatan 1 tu ada apa. Sebab saya pun baru ambil alih tingkatan 1 dan 2. So saya harap apa yang awak belajar, contohnya apa yang awak belajar hari ni pun akan digunakan semasa di tingkatan yang lebih atas. Okay, so saya teruskan lagi. Okay, soalan muka surat 17. Ada soalan 1, 2 dan 3. Okay, ini poligon bentuk apa? Ini poligon apa? Siapa nak bagi tahu cikgu? Hexagon. Hexagon. Ada berapa sisi? 6. 6. 6 sisi. Okey, sebelah sini bentuk apa? Sebelah kanan bentuk apa? Ada berapa sisi? Cuba buat tengok sebelah kanan ni. 8. 8 sisi. Kalau 8 sisi nama dia apa? Oktagon. Oktagon. Okey, so macam mana nak dapatkan bilangan segitiga? Siapa tahu? Okey, bilangan segitiga awak boleh dapat dengan menyambungkan penjuru kepada penjuru. Apa je lah. Penjuru kepada penjuru kecuali penjuru yang di sebelah. Okey, maksud dia macam ni. Ini penjuru yang kita pilih, katakanlah pilihan yang pertama. So cikgu kena buatkan satu garisan kepada penjuru lain, tetapi bukan kepada penjuru yang di sebelah. Maksudnya kat sini tak perlu, kat sini pun tak perlu. Okey? Kita perlu pergi ke penjuru yang berlainan kecuali di sebelah dia saja. So kalau kat sini kita dapat berapa dia punya garisan penjuru? Cuba kira. Ada berapa garisan penjuru? 4. Garisan, bukan segi tiga, garisan. Ada 3 penjuru. Tapi ada berapa segitiga yang terbentuk? 1, 4. 2, 3. Macam dapat 6? Macam dapat 6? So ada berapa segitiga? 4 sahaja. Okey. Hasil tambah sudut pedalaman. Yang ini cikgu dah bincangkan pada kelas yang sebelum kita Jumaat. Hari apa? Hari Khamis kan? So apakah rumus untuk dapat hasil tambah sudut pedalaman? Siapa ingat? 2. Hasil tambah sudut pedalaman. 180 darjah. 180? Dia ada rumus dia kan cikgu ajar?
N tolak Apa dia 2 dari N tolak 2. N tolak 2 darab Darab 180 darjah. So, dalam poligon sisi 6, berapa N dia berapa? 4. 6. N tu apa? Sisi. Sisi. Ada 6 sisi kan? Jadi 6 tolak 2 dapat 4 darab dengan 180 darjah. So, jawapan akhir akan dapat berapa? 20. 20 darjah. Okey, so soalan di muka di ruangan yang kanan. Syaza Muspira baru join. Okey, bilangan sisi segitiga. Okey, ada berapa penjuru yang dapat? 1, 2, 3, 4, 5. So, ada berapa segitiga? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jawapan dia 6. 6 segitiga. Berapa hasil tambah sudut pedalaman? Okey, N dia berapa? 8. N dia ada 8. So, 8 tolak 2 darab 180 darjah. So, akhirnya dapat jawapan dia berapa? 1080 darjah. 1080 darjah. Yang lain senyap tak siap lagi ke? Dah siap. Dah. Sampai muka surat berapa dah siap? 19. Okey, Alhamdulillah. Okey, so seterusnya. Muka surat 17, dia suruh awak tulis berdasarkan jadual di atas, terbitkan rumus di bawah. Hasil sudut pedalaman, hasil tambah sudut pedalaman. Apa rumus dia? N tolak 2 N tolak 2. darab 180. Okey, N tolak 2 darab 180 darjah. Okey, macam mana pula sudut pedalaman bagi poligon sekata? Ini hanya untuk yang sekata maksudnya dia kena sudut dia sama, sisi dia sama. Apa rumus dia? Siapa tahu? N tolak 2 dan kurungan darab 180 darjah bagi N. Okey. Hasil tambah yang atas ni tadi. N tolak 2 darab 180 darjah bagi N. Bahagi dengan N. Kenapa bahagi N? Siapa tahu? Sebab dia sama. Sebab semua sudut di dalam poligon tersebut sama besar. Sama dia punya saiz. Faham? Okey? Jelas tak? Okey. Untuk syukur Alhamdulillah hari ini ada 17 orang yang hadir. Saya minta kerjasama anda semua tuliskan kehadiran awak di ruangan chat sebab saya nak ambil kehadiran. Untuk kelas hari Jumaat, hari Khamis, saya nak sambung muka surat seterusnya dengan tajuk sudut peluaran. So saya harapkan pada kelas hari Khamis kehadiran adalah lebih ramai. Jika ada masalah, sila rujuk dengan cikgu. Awak nak latihan tak dekat Google Classroom? Siapa yang rasa dia nak buat latihan kat Google Classroom? Saya nak bagi latihan. Kalau rasa nak raya lagi, saya tak bagi latihan.